Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini, Faizal Azumu cuba untuk kenakan Zahida Midi berkenaan dengan apabila Zahida Midi minta supaya pasportnya dapat dikembalikan dengan kekal. Tapi kali ini Isham Jalil kenakan pula timbalan Presiden PPBM itu. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Dan yang sudah komen pun terima kasih. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, mohon tekan butang subscribe. Bagi yang sudah join member, anda special di channel ini. Kerana anda special, maka saya akan berikan anda ini t-shirt daripada The Twin TV dan macam-macam lagi souvenirs, goodies dan banyak lagi lah yang kita akan beri kepada member-member yang terpilih. Jadi kerana itu, tekanlah butang subscribe dan join member. Saya masih dalam kemah sebenarnya nih. Kemah banjir. Kemah banjir. Okey, tapi syukurlah sebab masih hidup lagi. Okey, Faizal Azumu kenakan Zahida Midi supaya berundur seketika sebagai timbalan Perdana Menteri. Alih-alih Isham Jalil balas pantun Faizal Azumu. Dia kata, Faizal Azumu janganlah sibuk dengan parti orang lain. Lebih baik sibuk bersedialah untuk menjaga ke manusia-manusia yang di dalam parti Faizal Azumu yang Isham Jalil kata bakal pula menjadi kluster mahkamah. Kerana nampaknya menurut Isham Jalil dengan penuh keyakinan akan ada orang-orang besar. Akan ada orang-orang besar di dalam PPBM bersatu. Malah mungkin lagi beberapa orang dalam Perikatan Nasional yang bakal akan menjadi kluster mahkamah berkaitan dengan penyelewengan dana negara yang sekarang ini sedang giat dilakukan oleh SPRM Malaysia. Dan Azam Baki sendiri pun sudah memberikan jaminan bahawa akan bertungkus lumus untuk mengorek semua penyelewengan ini. Habislah. Itu belum cakap lagi. Yang Faizal Azumu patut nasihatkan kepada kawan-kawan komponen dalam Perikatan Nasional supaya jangan terseleweng sedekah itu tiba-tiba jadi rasuah pula. Malah Azam Baki ketua pengarah SPRM dia kata mungkin Hadi Awang memberikan pendapat peribadinya tentang tafsiran sedekah. Tapi rasuah tetap rasuah. Memberi wang kepada semasa pilihan raya untuk mengundi tetap rasuah. Yang paling best lagi, boleh dipenjara tau, boleh dipenjara. Lepas itu boleh diharamkan daripada bertanding daripada PRU atau PRN selama 5 tahun. Itu kita belum sebut. Muhyiddin Yassin kena bersedia. Manalah tahu beliau pula tiba-tiba jadi Najib Razak 2.0. Nah, mungkinkah akan ada orang yang kena makan sumpah laknat Najib Razak? Harap-harap tiadalah. Okey, jadi pesanan penaja. Saya setuju dengan Isham Jalil punya kata. Daripada sibuk tentang hal parti orang, lebih baik sibuk dengan parti sendiri. Kalau nak perbetulkan parti orang, jangan sibuk-sibuk dulu perbetulkan parti orang, tapi perbetulkan dulu parti sendiri. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Kali ini memang banjir agak teruk, bukan agak teruk, paling teruk dalam sejarah. Saya berusia lebih 40 tahun sekarang, dan inilah selama saya ingat tinggal di daerah di kampung kami, inilah paling teruk pernah berlaku banjir seperti ini. Rasa ingin nangis, rasa ingin putus asa dengan apa yang sudah terjadi pasti akan berlaku di setiap orang yang terlibat dengan banjir, termasuk saya. Bukan sekadar beribu-ribu kerugian, tetapi ramai di antara yang terlibat banjir kali ini kehilangan hampir segala-galanya. Bayangkan saja kalau sudah berusaha 20 tahun, 30 tahun untuk mengumpul segala-gala yang ada dalam rumah. Sama ada di cash atau diutangkan macam mana. Tapi akhirnya banjir. Sekali ranap begitu saja segala-galanya. Tidak ada lagi. Malah dapat juga maklumat daripada rakan-rakan sekampung yang segala dokumen pun tidak sempat untuk diselamatkan. Bayangkan saja, banjir kali ini hanya berlaku saya pikir dalam masa 15 menit. Dalam masa 15 menit sudah tidak boleh mana-mana kereta, mana-mana kendaraan kecuali perahu yang menggunakan enjin yang boleh menyelamatkan. Begitulah cepatnya banjir kali ini. Karena itu terlalu ramai yang sedang memerlukan bantuan sekarang. Saya harap sebagai admin The Twin TV, kita berharap semoga semua ahli politik di Sabah terutamanya berhenti dulu kamu jadi tamak halubak kuasa yang tiada ketentuan. Fikir dulu macam mana untuk bantu kehidupan kami. Saya terus terang, nasib baik semalam ada bantuan beras. Kalau tidak, mau makan apa? Mau makan apa? Pun tidak tahu mau dimakan apa. Karena apa? Mau pergi membeli pun tiada duit. Macam mana ada duit? Kalau bank pun mana buka, banjir. Mau keluar pergi pekan paling dekat yang ada bank, di Kota Marudu 60 km. Mau dekat 70 km pun banjir. Mau makan apa? Yalah, mungkin YB yang tidak berperikemanusiaan, nasib baik YB kami oke juga. Dia ada datang juga tengok-tengok kami. Terima kasihlah kepada YB yang sempat tengok. Sempat juga bercerita sedikit sebanyak kepada dia. Jadi harap-harap ramailah rakan-rakan di luar sana, sama ada kerajaan kah, NGO kah. Ini tanpa rasa segan dan malu sudah menyatakan bahwa kami perlukan bantuan. Kami perlukan bantuan. Sekurang-kurangnya bantuan doa lah. Tak apa, kami tak juga sampai minta sedekah. Kami tak juga mengemis untuk beras ke apa, tidak. Kami tidak mengemis. Cuma kami hanya perlu sokongan sahaja. Berikan kami sokongan. Dalam apa juga bentuk sokongan, itu sudah cukup bagi kami. Dan ingat, kami bukan mengemis. Kami tidak pernah mengemis. Tetapi kalau memang tanggung jawab daripada badan-badan yang berkenaan, agensi-agensi yang berkenaan untuk membantu, jangan pula kamu lepas tangan. Dan kita doakan semoga rakan-rakan yang lebih teruk terjejas, semoga mereka akan terus dapat move on. Mungkin juga ada yang kehilangan harta benda yang paling mahal. Saya sendiri, saya anggarkan saya kerugian lebih daripada Rp20.000 kali ini. Kerana kereta, motor, icebox, freezer, tempat memasak, semualah, TV, habis semua. Water pump, mesin rumput, mesin racun, macam-macam, semuanya hancur. Semuanya tidak sempat diselamatkan. Jadi lain laptop, komputer, semuanya tak sempat diselamatkan. Harap-harap semua yang berwajib dapat membantu, terutamanya bagi mereka-mereka yang
warga emas dan sebagainya, bantulah. Terima kasih kepada semua yang sudah membantu. Terima kasih kepada YB yang telah tiba. YB untuk P16 P167 Kudat kalau saya silap, tolong betulkan. Datuk Vedron pun ada datang. Terima kasih kepada YBN2 juga, yaitu Datuk Harun Durabi pun ada datang. Terima kasih. Tapi saya terus terang saja tanpa rasa segan, kedatangan YB itu tidak cukup untuk kami. Kami hanya gembira waktu itulah. Wah, terima kasih, kami menghargai ketibaan. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup untuk membantu kami untuk teruskan hidup. Hanya sekadar senyuman, hanya sekadar satu nasihat ataupun dorongan daripada YB tidak cukup. Tapi kami perlu satu tindakan. Tindakan bagaimana untuk kami dapat dibantu. Contohnya di belakang rumah saya itu sungai, hanya lebih kurang 1 depa saja lagi. Mungkin kerajaan, saya sudah cakap dengan YB. Semalam saya perlu bantuan untuk buat benteng penahan banjir. Dan sudah juga disokong oleh seluruh kampung bahwa banyak lagi rumah yang perlu. Karena kalau ini tiba-tiba runtuh, memang satu rumah saya turun ke sungai. Mau pindah? Macam mana mau pindah? Ini rumah sudah rumah warisan. Wah, mau pindah, tiada lagi tempat lain yang boleh pindah. Dan pun tiada duit untuk pindah. Jadi kita hanya memerlukan, kita hanya berharap bantuan daripada kerajaan lah. Harap-harap video ini boleh sampai kepada mereka yang berwajib. Boleh datang ke rumah, tengok belakang rumah. Kalau tidak percaya, tengoklah berapa bahayanya kami. Dan harap-harap tiada banjir lagi. Dan saya pun berharap satu lagi yang saya ingin sampaikan, kita berharap semoga semua pihak kali ini bertindak lebih pantas. Kali ini saya pun tidak tahu, bukan mau komplain atau bukan mau kecam, ini tidak. Tapi ini betul-betul terjadi. Saya pun tidak tahu kenapa ada kelewatan kali ini. Seolah-olah semua tindakan daripada mereka, badan-badan yang terlibat, lambat. Kami semua sudah berkumpul di Dewan, belum ada apa-apa lagi di Dewan. Sedangkan air sudah mulai naik, memang tidak boleh limpas, sudah belum ada apa-apa di Dewan. Siapa-siapa pun yang berkenaan belum ada di Dewan. Ataupun kerana kita tidak dapat bersiap sedia. Tapi saya ingat lagi kesiapsiagaan. Mana kesiapsiagaannya? Sampai ramai penduduk kampung yang bertanya. Dulu diwar-warkan kesiapsiagaan. Tapi mana kesiapsiagaan itu? Tiada pun. Orang bilang tiada pun. Memang saya akui agak lambat kali ini. Tapi saya rasa ada ruang untuk memperbaikilah. Terima kasih. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya terus terang harap-harap Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat tengok video ini. Kalau boleh datang ke rumah ke kampung kami, tidak masalah, boleh tengok-tengok juga. Tapi sekarang sudah air surut lah. Air surut, tapi ada beberapa jalan lagi yang belum dapat dilalui oleh kenderaan darat. Kita jumpa lagi, bye-bye.